Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, merangkap ketua penerangan Dewan Pemuda PAS kawasan Indramayu Kota, yang berbahagia sahabat saya Fadil Yusri Ibrahim, Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Indramayu Kota, dan seluruh ahli jawatan kuasanya, dan khususnya kepada semua ikhwah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya merakamkan rasa syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam satu majlis munakasyah ucap tamu. Ada yang dibaca dengan ucap tema dan boleh juga dibaca dengan ucap tamu Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat. Dan apa yang menarik ialah kawasan Indramayu Kota merupakan kawasan yang pertama di seluruh negara mengadakan munakasyah ucap tamu ini, bahkan mendahului Dewan Pemuda PAS negeri pun. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah inilah juga kali pertama dan kali terakhir bahawa munakasyah ucap tamu Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat dibentang sendiri oleh Ketua Pemuda. Di negeri-negeri yang lain, insya-Allah, dan juga di kawasan-kawasan yang lain yang telah kita tetapkan tarikh ke seluruh negara selepas ini, hanya dibentang oleh Esko Dewan Pemuda PAS Pusat. Sementara saya hanyalah merasmikan munakasyah tersebut di peringkat negeri-negeri dan juga di zon-zon tertentu. Umpamanya pada 8 hari bulan ini ialah munakasyah peringkat zon tengah, iaitu wilayah dan Selangor. Dan 14 hari bulan peringkat utara, Perak dan Penang, zon utara 1, zon utara 2, Kedah dan juga Perlis, akan dibuat secara berasingan pada bulan September yang akan datang. Jadi syabas kepada Indramayu Kota, dan kira-kira ini kira special. Pasal kawasan ini kita beri special sikit. Jadi jangan kabur orang malu. Tak cia Indramayu Kota kepi sendiri bentang, kalau salah itu kita beri siaran bulan semalam. Baik, saya minta maaf terlebih dahulu kerana lewat sampai, kerana tak ingat dulu tarikh pembentangan pada malam ini, sebab bila dua berkebab. Tadi ada program di Musada Ar-Rawdah untuk pembentangan khas berkenaan dengan puasa, dan patutnya selepas kuliah tersebut saya terus kemari, tapi dia hilang tu memori. Lepas kuliah sembang pula di surau sekejap, di musala sekejap, lepas tu balik muncul tak terima undangan orang ajak pergi makan kita. Kalau tu lagi berat. Balik rumah cak baju apa semua, terus perangai telefon, tak ada mana nak, tak ada rumah, tak jadi ke malam ni. Baru rasa, baru teringat kata malam ni ada munakasyah ucap tamu. Duk ingat Malaysia, Malaysia ceramah di Sungai Kau. Minta maaf atas kelalaian itu, dan insya-Allah walaupun kita bermula agak lewat, saya percaya kita mampu untuk mengikutinya dengan baik, insya-Allah. Saya pun sepatut bentang menggunakan selat, tapi oleh kerana ingat secara mengejut tu, terus ambil anak kunci, ambil kertas, naik kereta pun safar di Sungai Karang tadi, baru teringat tak bawa komputer, tak bawa laptop. Begitu ada laptop. Jadi saya minta pemuda tolong print. Dia ada 3 kertas kerja. Nak petang malam ada 3 kertas kerja. Satunya tajuk murnikan perjuangan, satu lagi tajuk maknakan kemenangan, dan satu lagi ialah arahan-arahan khas, peraturan dan arahan am Dewan Pemuda PAS Pusat. Biasa hal ini dah diedar, sedang dicetak sekarang, ialah tajuk maknakan kemenangan yang akan saya bentang selepas ini. Hak saya nak bentang sekarang ialah tajuk murnikan kemenangan, murnikan perjuangan. Baik, setelah saya selesai bentang murnikan perjuangan ini, saya jangka ke tak maknakan kemenangan itu siap, dan dia akan hantar pada saudara
dan murnikan perjuangan, dia akan cetak selepas ini dan dia akan berikan kepada saudara semua. So Arkoh cetak tu benda yang anak muda kawasan aku nak cerita. Baik, saya nak petang tentang kerja ni secara bersekali, baca secara bersekali. Saya ambil dulu ayat tema kepada ucap tamu ini, di mana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Surah Muhammad ayat 7 sehingga ayat 9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kalau sekiranya kamu membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu, ataupun akan memberikan kepada kamu kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Dan sebaliknya, orang-orang yang engkar, yang kufur kepada Allah, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah pasti akan mensia-siakan amal-amal mereka. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai ajaran tauhid dan juga hukum-hukum syarak yang dibentang oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka dengan sebab mereka tidak menyukai apa yang telah difirmankan oleh Allah. Daripada ayat ini, daripada surah Muhammad ayat 7 sehingga ayat 9, kita petik ia sebagai satu ayat tema, yaitu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu bangkit memperjuangkan agama Allah dengan seluruh keupayaan dan kudrat yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu, nescaya Allah akan berikan pertolongan, berikan kemenangan kepada kamu dan menetapkan tapak kaki kamu di atas perjuangan ini sebagai kualiti sebuah perjuangan yang kita mahu capai. Ayat ini merangkumi dua perkara. Yang pertama soal perjuangan, yang kedua soal kemenangan. Kita berjuang untuk mencapai kemenangan. Namun begitu, perjuangan yang kita gerakkan ini tidak semestinya mencapai kemenangan. Nak menang mesti berjuang. Berjuang tak semestinya menang. Patut kena ingat. Kalau kita nak menang, tak ada cara lain dah. Kita kena berjuang. Duduk saja tak akan menang. Confirm tak akan menang. Kita duduk saja. Wajib kita berjuang. Cumanya kita berjuang ni tak semestinya menang. Maksudnya, kalau kita berjuang tak menang, jangan kecewa, jangan putus asa. Sebab kemenangan itu adalah natijah yang Allah kurniakan kepada kita apabila ia kehendaki. Itu hak Allah Ta'ala. Kita hanya diminta untuk berjuang. Kita hanya diminta untuk menggerakkan seluruh keupayaan material, keupayaan fizikal dan juga keupayaan spiritual. Kita gandengkan untuk menggerak satu kebangkitan, untuk menggerak satu perjuangan bagi memastikan Islam ini dapat kita tegakkan di atas tanah air. Baik, apabila kita faham apa konteks perjuangan dan kita faham apa konteks kemenangan, maka saya minta supaya kita murnikan perjuangan itu dan kita maknakan kemenangan. Sebab kita tidak mahu perjuangan yang kita dokong ini lari daripada manhaj perjuangan Islam yang tulen, manhaj perjuangan Islam yang telah diasaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mahu perjuangan yang kita dokong betul-betul melandasi perjuangan Islam yang telah digerakkan oleh golongan as-sabiqun al-awwal. Itu yang penting, itu yang pertama. Sebab itu kita letak tajuk ataupun kita letak tema murnikan perjuangan. Sebab saya bimbang berlaku kesamaran ataupun berlaku kekaburan, kekeliruan terhadap perjuangan kita. Kemana kita nak bawa perjuangan ini? Adakah perjuangan sekadar untuk menang, sekadar untuk menakluki Putrajaya, ataupun kemenang perjuangan itu lebih besar daripada itu, lebih jauh daripada itu? Apa artinya perjuangan? Itu harus dipahamkan. Kemudian yang kedua, apabila Allah berikan kemenangan, apa makna kemenangan itu? Kita kena maknakan kemenangan supaya kemenangan itu tidak menjadi fitnah kepada kita.
Dalam perkataan lain, saya sebut, saya tidak mahu ataupun kita tidak mahu, kita menegakkan, kita meruntuhkan jahiliyah. Kita tidak mahu, kita meruntuhkan jahiliyah. Kemudian kita membina jahiliyah yang baru di atas runtuhan jahiliyah tersebut. Walaqiyatubillah. Kita tak nak. Apa yang kita mahu ialah kita runtuhkan jahiliyah, kemudian kita bangunkan Islam di atas runtuhan jahiliyah. Sebab itulah menjadi satu tuntutan betapa perlunya kita murnikan perjuangan dan kita maknakan kemenangan. Baik, itu ulasan tema yang kita gunakan pada ucap pertama ini. Baik, saya dah hormati sekalian. Oleh kerana itu, dalam memurnikan perjuangan ini, berbahasa dalam memurnikan perjuangan ini ialah PAS sebagai sebuah gerakan Islam. Ini kita kena faham. Mesti kekal dengan wajah asalnya. Kita tak nak berubah wajah. PAS ni kita tak nak benarkan, kita tak akan biarkan, ataupun dalam bahasa lain, pemuda mesti menjadi pengawal untuk memastikan PAS sebagai sebuah gerakan Islam yang tidak akan berubah wajahnya. Baik, kita nak supaya dia kekal dengan wajah asalnya, berpolitik dan berjuang untuk membebaskan manusia daripada neraka Allah, menyelamatkan manusia daripada perhambaan sesama hamba, dan menolak ideologi yang dicipta oleh manusia yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi prinsip. Saya tak nak nanti ada orang masuk PAS ni, dia kira lawan UMNO. Dia ada juga satu kempen ataupun satu doktrin yang dikenali sebagai UMNO. Asal bukan UMNO. Asal bukan UMNO dia join. Dia bencinya UMNO. Dia benci UMNO. Asal bukan UMNO tak apa, kita sokong. Sebab itulah ada orang masuk DAP, ada orang masuk keadilan, ada orang masuk PAS, ada orang macam-macam. Dia tubuh macam-macam, asal bukan UMNO. Dia panggil ABU. ABU, asal bukan UMNO. Jadi ada juga ABU yang masuk PAS. Dia kata dia masuk PAS ni kerana dia benci kepada UMNO. Benci umuh dia. Sebut nama UMNO menjadi lugar dia. Dia memang dia tak boleh, tak selesa dia benci sungguh ke UMNO. Itu baru sebut. Kawan jauh sekali, nak dekat jauh sekali. Bencinya dia ke UMNO. Baik, ramai masuk PAS kerana itu. Saya kata begini, mereka ni harus dikualitikan. Kalau aku ni Abu Bakar, alhamdulillah. Tapi kalau aku ni Abu Jahal, berat. Aku yang masuk dalam PAS ni, saya kata, kalau aku tu Abu Bakar, alhamdulillah. Tapi kalau aku tu Abu Jahal, hati. Sebab tu golongan hak masuk PAS kerana benci ke UMNO ni mesti ditalbiah, mesti dibentuk supaya mereka faham perjuangan ni tidak sekadar benci UMNO. Perjuangan kita yang pertama ialah membebaskan manusia daripada api neraka. Yang kedua, membebaskan manusia daripada perhambaan sesama hamba. Dan yang ketiga ialah menolak ideologi yang dicipta oleh manusia. Nama apa dia tak kira, termasuk UMNO. Maknanya itu. Ini kita kena faham. Begitu juga kita nak kena faham, jangan benci UMNO terus kalau benci pemimpin dia. Contoh, dulu kita bawa kempen benci Mahathir. Benci Mahathir. Akhir kali Mahathir tak jawatan, naik Kuala, ramai orang kata Kuala guru, anak tu guru, cucu tu wali, bawa pula Islah Hadari, lama masa UMNO, menang 2004 UMNO. Letak kok kita di Terengganu. Tahun 2004. Pasal apa? Pasal kempen awal kita dulu ialah benci Mahathir. Dia kena benci dasar dia. Ideologi yang dibawa oleh UMNO itu salah. Sebab itu konteks kita kena betul, maka kita nak murnikan perjuangan kita. Itu yang pertama. Nanti saudara akan dapat getah ni, saudara akan nampak apa yang saya draftkan secara jelas. Yang kedua, PAS mesti tetap berada di atas manhaj perjuangan Islam yang tulen dan mesti dilihat tulen. Duduk di atas manhaj yang tulen, kemudian mesti dilihat tulen dalam pengambilan manhajnya. Justru Islamlah yang menjadikan kita mulia dan hebat. Kita masuk PAS ni kerana Islam. Saya nak sebut pada saudara, perlunya pemuda buat pemutihan intimah. Pemutihan intimah. Kita ni sebagai parti yang terbuka. Kita ni parti yang terbuka. Orang boleh masuk. Siapa-siapa pun boleh masuk. Kita invite.